So kita nak pastikan air kita berkualiti, halal dan thayyiban dan sihat, supaya makanan dan minuman yang kita ambil halal dan thayyib itu akan mempengaruhi kehidupan harian kita sekeluarga, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, itu pencerahan dan nasihat daripada Dr. Nurul Hidayah. Pagi ni kita harap dapat dimanfaatkan oleh para pengguna sekalian untuk mencari yang halal dan thayyibah, termasuk dari air yang kita ambil dari sumber air paip di rumah tu dan penapisnya sekali. Untuk tajuk penapis air halal hari ini, bicara halal QSR Brands. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Moga-moga dapat kita jumpa lagi, insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih Pian dan Hagan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia yang berbagi Dr. Nurul Hidayah Ahmad Fadilah dari Inhad UIAM untuk bicara halal QSR Brands hari ini. Ya, dan pastinya ia menjadi penutup untuk Tirai Warna Pagi hari ini, edisi hari Khamis 5 November 2020. Dan selepas ini Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram sebentar lagi. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok edisi hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bicara Halal itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh QSR Brands Malaysia Holdings Berhad. Layari www.qsrbrands.com untuk info lanjut. KFC Rakyat Feast for 4 ada 8 ketul ayam dan 4 kena rice. Hanya RM33.90. Skrip ni tak betul ke mata saya tak betul? Betul lah. KFC Rakyat Feast for 4 RM33.90. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan diharap dapat meningkatkan jaringan keselamatan sosial pekerja dalam Belanjawan 2021 yang bakal dibentangkan esok bagi memastikan mereka yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 mendapat pembelaan. Sehubungan itu, Timbalan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani berkata, pelindungan sosial seperti insurans, kebajikan sosial dan perlindungan pada hari tua amat penting dalam berdepan situasi wabak yang tidak berkesudahan. Selain itu, Muhammad Effendi berharap pihak kerajaan akan meneruskan program subsidi upah yang akan tamat pada 31 Disember ini dan memudahkan proses serta mempercepatkan pembayarannya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjangkakan nilai kebolehjangkitan atau R0 RO COVID-19 boleh dilandaikan sehingga 0.5 dalam tempoh 2 atau 3 minggu lagi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di beberapa buah kawasan di Lembah Kelang dan Sabah berjaya menurunkan nilai RO daripada 2.2 pada permulaan September lepas kepada 1.0 ketika ini. Beliau menjelaskan perkara itu ketika diminta mengulas kajian sebuah universiti tempatan yang menjangkakan terdapat 5,000 kes baru COVID-19 dalam tempoh 2 minggu. Bekalan darah di negeri Sabah dijangka hanya mampu bertahan untuk tempoh 2 minggu saja lagi, memandangkan jumlah darah yang digunakan untuk merawat pesakit pada setiap hari ketika ini agak tinggi berbanding jumlah darah yang didermakan. Justru, menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, jumlah bekalan darah semakin berkurangan kerana cara purata sebanyak 220 unit darah digunakan pada setiap hari, tetapi hanya menerima derma harian sekitar 150 unit. Jelas pula lagi, masalah kekurangan bekalan darah di negeri Sabah turut berlaku kerana orang ramai bimbang untuk keluar menderma ketika COVID-19 dan pihaknya telah mengambil beberapa langkah bagi memastikan keselamatan penderma terpelihara di samping memudahkan mereka menderma. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 2 Julai 1995, kursus talaki Al-Quran diadakan di Zon 1 Sungai Besi Ceras, bertempat di Masjid Saidina Uthman Ibnu Affan. Seramai 80 orang peserta terdiri daripada imam dan bilal masjid serta surau zon berkenaan mengikuti kursus tersebut.
Kursus yang diadakan selama 3 jam itu dibimbing oleh 4 orang tenaga pengajar yang terdiri daripada pensyarah Mahat Tahfiz Al-Quran dan penceramah yang berkemahiran dalam bidang berkaitan. Tujuan utama kursus ini ialah untuk mempertingkatkan bacaan Al-Quran para imam dan bilal serta menambahkan bilangan tenaga pengajar dalam bidang ilmu qiraat Al-Quran di samping memakmurkan masjid-masjid wilayah persekutuan dengan kelas pengajian. Kursus ini ternyata telah berjaya meningkatkan lagi kemahiran imam dan bilal masjid dan surau dalam pengajian Al-Quran. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my Palang Kaji Selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my Palang Kaji Selidik sekarang. إلهي سلم الأمة يا الله من الآفات والنقمة يا الله ومن هم ومن يا الله استجب دعاءنا يا الله يا الله وهي Tuhan selamatkan umat ini dari kecelakaan dan segala kecelaan, dari kebimbangan dan keluh kesah ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya Allah wa min hammi wa min ummah ya Allah istajib du'aana ya Allah ya Allah istajib du'aana ya Allah ya Allah. Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah, rezeki untuk kita bersama menerusi satu lagi perkongsian di Radio IKIM, menerusi aspirasi hari Khamis hari ini. Bersama saya Nur Hayati Paradi 3 jam insya-Allah untuk sama-sama kita memanfaatkan waktu kita pagi ini sampai tengah hari nanti insya-Allah. Dan telah pun bersama 4 jam rakan-rakan
rakan Warna Pagi, Sufian Amrin dan juga Hazwan Syah yang masih lagi kat dalam konti ni. Hazwan Syah dengan semangat walaupun tak dapat nak bersukan tapi bajunya baju-baju sukan. Alhamdulillah, moga sihat semua rakan pendengar. Dan Masya Allah, dan kita akan bersama dengan anda untuk slot pertama. Kejap lagi kita ada Tahsinul Ibadah dalam sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Anda boleh hantarkan soalan-soalan anda. Satu, platform kita di WhatsApp IKIM. Kedua, kita ada FB IKIM FM. Saya akan membawakan. Dan yang ketiga, insyaAllah menerusi YouTube IKIM juga anda boleh ajukan soalan anda, insyaAllah. Baiklah, untuk anda waktu ini kita ada Iwan Syahman sebagai hiburan pertama kita pagi ini dengan ajaib akhirat janji Allah itu benar. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah, sampai kau menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Sedekahlah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadahlah dengan keikhlasan. Dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki. Janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti. Menikmati syurga, itu janji Allah. Sedekahlah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadatlah dengan keikhlasan. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Oh dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki. Janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti. Menikmati syurga, itu janji Allah. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah, sampai kau menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Allah Ta'ala
belajar turunkan agama ini sebagai way of life. Jalan cara untuk menjalani hidup dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam. Apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang. Bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah. Lepas itu buat atas. Muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis. Mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap. Kalau tidak, DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Yang buruk, yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Tak kira mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan bersama kami di IKIM, Inspirasi Emporia Islami, menerusi perkongsian pertama kita pada hari ini, menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, telah pun bersedia di hujung talian saat ini Ustaz Ahmad Lufi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana berkesempatan untuk sekali lagi luangkan masa bersama kami di Radio IKIM dan sahabat-sahabat pendengar IKIM yang mana kali ini dengarkan kami di FB IKIM FM, di radio dan juga di YouTube IKIM untuk perkongsian kita menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Jadi awalan ini sebelum kita kepada soalan-soalan yang bakal dikongsikan di WhatsApp IKIM di 0112900404, YouTube IKIM ataupun di FB IKIM FM, kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu Ustaz untuk pertemuan kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya yang kita terputus. Kita akan dapatkan Ustaz sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Emporia Islami.
akhlak seorang mukmin yang orang lain tidak sejahtera daripada perkataan dia dan tangannya. Apa yang telah diteladanikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup untuk menjadi panduan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berbudi pekerti, berindah bahasa ini adalah merupakan adat kita sebagai orang Melayu yang selalu dinyatakan bahawasanya adat itu bersendikan apa? Adat bersendikan syarak. Adat bersendikan syarak. Walaupun disebut sebagai adat, tetapi sebenarnya di dalam adat tersebut terdapat elemen-elemen syarak, hukum agama yang sebenarnya telah diterapkan oleh leluhur kita, oleh para ulama silam kita, sehingga dia telah menjadi suatu budaya dan menjadi jati diri kita sebagai orang Melayu. Seperti mana yang disebut dalam pantun, burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Itu untuk mukadimah kita pada pagi ini. Masya Allah Ustaz, siap berpantun ujung tu Ustaz. Tapi yelah, saya pun tak kerti nak berpantun Ustaz. Tapi kita terus kepada sesi soal jawab kita pada hari ini, yang mana soalan daripada sahabat-sahabat kita di FB IKIM FM, di WhatsApp IKIM 01129004004004, 011290040004, dan juga di YouTube IKIM untuk anda tanyakan soalan terus bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Kita soalan pertama daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz, untuk sesi kita pada kali ini berkaitan dengan dia agak lari sikit Ustaz, berkaitan dengan solat Ustaz. Kita bagaimana kita nak pastikan solat kita benar-benar boleh khusyuk Ustaz? Bagaimana kita dapat memastikan solat kita benar-benar khusyuk? Masya Allah, soalan yang besar tetapi ditanya kepada orang yang salah. Maksudnya, saya pun sedang mengusahakan, sedang mengharapkan dan mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan khusyuk kepada diri ini, dan kita juga mengharapkan kepada yang bertanya, pada semua umat Islam, supaya dikurniakan yang disebut sebagai khusyuk. Ya Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khashi'un." Berjayalah, menanglah orang-orang yang beriman, orang yang di dalam solatnya dia khusyuk. Saya hanya boleh menukilkan apa yang disebutkan oleh alim ulama. Yang pertama, untuk seorang itu memperolehi solat yang khusyuk, maka dia kena mulakan dengan memperelokkan cara istinjaknya. Bagaimana dia membersihkan najisnya setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan yang kedua, memperelokkan wudunya. Tidak menggunakan air secara berlebihan. Yang air digunakan secara berlebihan, maka menyebabkan kita ini telah melakukan suatu perbuatan yang disebut sebagai membazir. Dan semua kita tahu apakah yang dijadikan sebagai simbol apabila seseorang itu membazir. Yang ketiga, bagaimana seorang itu boleh memperolehi solat yang khusyuk adalah dengan dia menjaga pandangan matanya di luar solat. Menjaga pandangan matanya di luar solat dan menjaga zikirnya di luar solat, maka insya-Allah dengan amalan yang ringkas ini, kalau kita jaga dan usahakan, diharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan khusyuk di dalam solat kita. Dan yang keempat, sudah tentulah kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan solat yang khusyuk kepada kita semua. Tetapi janganlah seseorang itu dengan alasan solatnya belum khusyuk, belum mendapat hakikat, maka dia meninggalkan solatnya. Kerana ada segelintir manusia yang tertipu dengan syaitan yang mengatakan, kamu solat bagaimana?
kamu solat dalam keadaan kamu dicela, maka lebih baik kamu tidak solat, bukan? Solat itu sendiri walaupun tanpa khusyuk adalah sesuatu yang merupakan perintah Allah, dan kita akan terus usahakan dengan niat. Kita akan terus solat sehingga kita memperoleh solat yang khusyuk. Kalaulah kita meninggal dunia sebelum memperolehinya, kita harapkan dengan rahmat yang maha luas daripada Allah menerima segala ibadah kita. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan lagi daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM dari Sabah, Ustaz. Soalan daripada sahabat kita ni berkenaan dengan solat juga. Iaitu, bagaimana kewajipan solat Jumaat ketika ini bagi kawasan-kawasan yang telah kembali menjadi zon merah kes COVID-19, Ustaz? Jawapan ringkasnya, kita bertindaklah seperti mana yang kita boleh lakukan. Kita bertindak seperti mana kita boleh lakukan. Persoalannya, kalau saya kata kita hendaklah mengerjakan sembahyang Jumaat, adakah kita boleh melakukannya pada waktu dan ketika ini? Jadi jawapannya tidak boleh. Jadi apabila kita tidak boleh kerana ada kekangan dan halangan, kita harapkan Allah mengampunkan segala dosa kita, dan diharapkan perkara ini tidak dianggap sebagai dosa kerana bukan kita tidak mahu mengerjakan solat Jumaat, tetapi ada kekangan dan halangan yang tertentu. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk jawapan, dan seterusnya kita nak ke soalan seterusnya daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz. Agak panjang, Ustaz. Daripada Melaka, Nur Hayati Ismail kata, soalan pertama, apa yang perlu seorang mukmin lakukan apabila seorang makmum lakukan apabila seorang imam terlupa baca kunut, Ustaz? Apa yang sepatutnya seorang melakukan apabila imam terlupa baca kunut? Maksudnya, imam terus turun. Imam terus turun ke sujud tanpa melakukan kunut. Jawapannya adalah kita afdalnya terus sujud bersama dengan dia. Terus sujud bersama dengan dia. Kalaulah kita rasa kita sempat membaca kunut sebelum imam bangun daripada sujud yang pertama, maka kita masih disunatkan melakukan kunut. Tetapi kalau kita rasa, kalau kita menyibukkan diri dengan membaca kunut, nescaya kita tidak dapat bersujud bersama-sama imam dalam sujud yang pertama, maka adalah lebih afdal pada ketika itu kita terus mengikuti imam pada sujudnya. Dan di hujung solat, andainya imam tidak melakukan sujud sahwi, imam hanya memberi salam tanpa melakukan sujud sahwi, maka kita sebagai makmum masih lagi disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Baik, Alhamdulillah jelas jawapan daripada Ustaz. Yang satu lagi soalan daripada Puan Nur Hayati Ismail tadi dari Melaka, Ustaz. Yang kedua, soalan kedua berkenaan dengan apa hukum kita yang tanam pokok buah di tanah reserve jalan, dan apakah hukumnya orang lain yang mengambil buah daripada pokok tersebut, Ustaz? Kaedahnya, buah adalah milik pemilik benih. Buah adalah milik pemilik pokok. Maksudnya, kalaulah seorang itu dia tanam pokok di atas tanah orang lain, buah daripada pokok tersebut milik siapa? Maka buah daripada pokok tersebut adalah milik pemilik pokok, pemilik benih. Kemudian, itu yang pertama, itu masalah buah itu siapa punya. Maknanya, kalaulah satu orang dia ambil buah daripada pokok yang dimiliki oleh orang lain, maka perbuatan itu tak boleh. Perbuatan itu adalah haram. Masalah yang kedua adalah perbuatan menanam pokok itu sendiri. Yang tadi saya ceritakan tentang hukum buah itu, siapa punya. Sekarang ini kita bicarakan pula apakah hukum menanam pokok di kawasan tanah tersebut.
Kalau kita menanam pokok di tanah orang, di tanah individu, maka perbuatan itu adalah haram. Perbuatan itu dikira apa? Menggunakan hak milik orang lain tanpa izinnya. Seperti mana kita maklum, menggunakan hak milik orang lain tanpa izinnya adalah haram, tak dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, persoalan yang berbangkit adalah tanah itu adalah tanah rizab. Maknanya tanah milik kerajaan. Apakah hukum kita berbuat demikian? Jawapannya, ia tertakluk kepada undang-undang. Kalau dari segi undang-undang, perbuatan kita itu salah, maka kita tanam pokok itu pun tidak dibenarkan. Kalau daripada segi undang-undang perbuatan itu tidak salah, maka perbuatan itu dibenarkan. Kenapa kita kata rujuk pada undang-undang? Kerana undang-undang itu adalah dikira sebagai pemutus dalam masalah tanah rizab kerajaan. Maka sekiranya mungkin yang kita tanam itu hanya sedikit sahaja dan dia tidak mengganggu hak-hak dan maslahat awam. Maknanya kita tak adalah buat sampai jadi kebun. Sampai laluan itu asalnya orang boleh lalu, dah jadi tak boleh lalu. Contohnya. Maka dia mengganggu rizab jalan misalnya. Maka kalaulah dia sampai bawa kepada mengganggu maslahat awam, maka hukumnya zahir itu jelas tidak boleh. Tapi kalaulah ruang itu diambil dan hanya kita tanam perkara yang mana tidak akan menjejaskan maslahat awam, zahirnya kalau segi undang-undang pun tidaklah sampai orang itu dikenakan tindakan undang-undang, maka atas dasar itu maka kita hukumkan sebagai boleh. Maka bergantung kepada undang-undang dan bergantung kepada berapa banyak, berapa luas kawasan yang kita ambil. Dan jangan sampai kita ambil sampai buat kebun, buat sawah, sehingga anak beranak kita menyangka itu adalah tanah milik ayah dia, sedangkan sebenarnya bukan milik mereka. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita akan menjelaskan ketika selepas ini kita ada soalan daripada sahabat kita yang menjaga orang tuanya yang masih berdaya, Ustaz. Maknanya masih boleh solat, masih boleh berpuasa, tapinya diserahkan semua duit simpanan kepada anak yang menjaga. Boleh ke begitu? Kita akan dapatkan jawapannya selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, melalui sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, menerusi tahsinul ibadah untuk perkongsian kita pada hari ini. Masya Allah, banyak soalan-soalan telah pun diberikan oleh rakan-rakan kita di FB, di WhatsApp IKIM FM di 0112900404 dan juga menerusi YouTube IKIM. Dan seterusnya tadi soalan daripada sahabat kita ni Ustaz berkenaan dengan bagaimana sebenarnya hukum jika ibu dan ayah dijaga oleh sahabat kita ni. Dia kata, saya ada kawan bertanya sekarang ni, dia menjaga makan minum ibunya yang tua tapi sihat, boleh solat, puasa Isnin Khamis dan juga boleh uruskan diri sendiri. Soalannya, ibunya ada wang simpanan, dia berikan semua wang itu pada anaknya dan dia kata itu hak engkau. Macam mana status duit tersebut Ustaz? Terima kasih kepada yang bertanya. Berkaitan dengan wang yang diberikan oleh ibu tersebut kepada anaknya, dan dia telah melafazkan dengan lafaz seperti yang ditanya tadi, iaitu wang itu semua adalah milik engkau. Maknanya dia telah melakukan hibah. Dia telah melakukan hibah, dia telah berikan kepada salah seorang daripada anak-anaknya. Dan kalaulah lafaz beri itu sahih, lafaz beri itu jelas, dan bukan setakat lafaz dilafazkan tetapi proses pemindahan tangan berlaku. Sebab dia ada beza itu. Kalau hanya semata-mata sebut tetapi belum berlaku proses pemindahan tangan jelas, dan bukan setakat lafaz, dia masih dikira milik ibu. Tapi kalaulah proses pemindahan tangan itu telah berlaku ataupun dipanggil qabah, maka wang tersebut adalah dikira milik anak. Contohnya, wang ada dalam akaun bank. Dia hanya sebut bahawasanya wang itu aku berikan kepadamu. Tetapi tidak ada proses pemindahan daripada akaun ke akaun yang lain. Ataupun kalau duit itu disimpan bawah katil, tidak ada proses pemindahan tangan berlaku, maka hanya semata-mata sebut begitu, dia belum dikira pertukaran milik. Tapi kalaulah berlaku pertukaran milik, maka hukum pertukaran milik itu adalah sah. Kemudian kita pergi kepada masalah kedua, masalah pemberian ataupun dipanggil hibah. Adalah dihukum makruh, bukan haram, untuk seseorang ibu ataupun ayah untuk hanya memberi sesuatu pemberian kepada sebahagian anak tetapi tidak memberi kepada sebahagian yang lain. Saya ulang lagi sekali, adalah dihukum sebagai makruh untuk seorang ayah, seorang datuk, seorang ibu memberi sesuatu pemberian daripada pihaknya kepada sebahagian yang lain, dan tidak memberi yang lain, maksudnya membeza-bezakan, hukumnya adalah makruh. Kecuali kalaulah dia berikan sesuatu itu lebih kepada sebahagian anaknya berbanding yang lain kerana faktor, contohnya faktor keperluan. Maka dia berikan kepada anak yang tertentu lebih berbanding yang lain kerana yang diberi lebih itu lebih memerlukan. Daripada segi kemudahan hidupnya, dia lebih susah berbanding adik-beradik yang lain, lalu dia bagi lebih, maka tidak mengapa. Ataupun dia memberi lebih itu kerana faktor apa? Kerana faktor hadiah, kerana anaknya itu berjaya dengan sesuatu kejayaan, lalu dia memberi atas nama hadiah, boleh. Atau dia memberikan itu kerana ada faktor seperti memberi khidmat yang lebih, maka hukumnya pada ketika itu adalah harus. Tetapi tidak boleh kalau diberikan itu dengan niat untuk memahrumkan ataupun menidakkan anak-anak yang lain untuk memperolehi harta pusaka kalau setelah dia meninggal dunia. Baik, soalan seterusnya daripada sahabat. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM berkaitan dengan
zakat perniagaan Ustaz. Daripada Zaitun Rawang Selangor kata, apakah perniagaan yang berbentuk perkhidmatan dikenakan zakat kepada seperti catering, bengkel kereta, pelancongan, klinik dan sebagainya Ustaz? Berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i, kalaulah zakat itu ataupun bisnes kita itu bersifat perkhidmatan, maka zakatnya itu adalah mengikut kaedah zakat simpanan. Maksudnya kalaulah kita dapat menyimpan ataupun syarikat mempunyai tabungan ataupun simpanan berjumlah nisab selama setahun, maka barulah wajib dibayar zakat. Baik, seterusnya soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan hukum pemilik lembu membiarkan lembu berkeliaran di jalan raya dan membahayakan pengguna sehingga ada yang kemalangan menyebabkan kecederaan dan kematian Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Dalam kitab fiqh ada bab yang dipanggil bab yang berkaitan dengan ganti rugi. Bab berkaitan dengan kecederaan dan kebinasaan. Maka di sana ada membincangkan berkaitan dengan masalah kebun yang dirosakkan oleh binatang ternakan milik seseorang. Adakah tuan kebun itu ataupun tuan lembu itu sebenarnya perlu membayar sebarang ganti rugi atas perbuatan lembunya? Jawapannya, kita tengok adakah ia berlaku pada waktu siang, adakah dia berlaku pada waktu malam, maka adakah ada unsur kecuaian daripada pihak pemilik kebun tersebut. Maknanya apa yang saya nak memberitahu, ada perbincangan tentang masalah ini di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka kita ambil apa yang disebutkan dalam kaedah bahawasanya kalaulah ada unsur kecuaian, iaitu kecuaian daripada pihak pemilik ternakan, iaitu membiarkan haiwannya berkeliaran sehingga memasuki kebun orang lain, maka dia bertanggungjawab atas segala kerosakan yang berlaku dan dihasilkan oleh lembu ternakannya tersebut. Begitulah juga kalaulah ia berlaku dalam kes kemalangan, sepatutnya tuan pemilik ternakan tersebut dia bertanggungjawab atas sebarang kecederaan. Macam mana? Kecederaan yang terhasil daripada perbuatan lembu dia tu yang berkeliaran. Lembu tidak kena kisos. Lembu tak boleh nak minta ganti rugi daripada dia. Kita minta ganti rugi daripada pemilik lembu. Kerana kawasan jalan itu bukan kawasan tempat lalu lalang lembu. Kita yang sepatutnya menjaganya daripada dia pergi ke kawasan umum yang mendatangkan kerosakan, kebinasaan, kecederaan kepada orang lain. Baik, soalan seterusnya Ustaz daripada sahabat kita Abu Hanani kata, kapet wakaf masjid yang telah diganti dengan yang baru, bolehkah diberi secara percuma yang lama untuk kegunaan surau atau perlu dijual? Kalau keduanya, boleh mana yang terbaik Ustaz? Dalam bab wakaf ini, dalam mazhab al-Imam Syafi'i sebenarnya sangat ketat. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya tukar kapet masjid dalam keadaan dia masih lagi boleh digunakan. Kalaulah kapet itu adalah kapet yang diwakafkan, dia ada beza. Satu kapet yang diberikan kepada masjid, satu lagi kapet yang diwakafkan. Satu diberikan, satu diwakafkan. Jadi kalau kapet itu diberikan kepada masjid tanpa ada sirah ataupun ucapan wakaf daripada pemberinya, maka kita boleh jual. Beri tu maksudnya, tetapi kalaulah beri tu maksudnya macam disedekahkan ataupun dihadiahkan, macam tu ke Ustaz? Ya, beri. Satu lagi dia wakafkan, lain tu. Kalau dia wakafkan kepada masjid, maka urusan dia jadi rumit lagi. Kerana kaedahnya harta wakaf selagi mana boleh digunakan, maka kena guna.
kita tak boleh sewenang-wenangnya melupuskannya. Kita tidak boleh apa? Sewenang-wenangnya melupuskan harta wakaf tersebut. Maka dalam situasi ini pihak pengurusan masjid perlu jelas. Sebab itu pengurusan yang lebih mudah kalau kita menerimanya sebagai pemberian berbanding kalau kita menerimanya sebagai wakaf. Kerana seperti yang dicatatkan dalam kitab, harta wakaf selagi mana masih boleh digunakan zatnya, maka tidak boleh dijual ataupun dipindah milik kepada sesiapa. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ini baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, yang mana soalan-soalan anda boleh anda hantarkan, ajukan di WhatsApp IKIM di 0112900404, di Facebook IKIM FM maupun di YouTube IKIM yang bersiaran secara langsung saat ini untuk perkongsian kita. Ustaz, seterusnya Ustaz daripada Nur Azira di Facebook IKIM nak tanya, bagaimana nak kira pembayaran bagi zakat perniagaan bagi pendapatan yang tidak tetap, dan boleh ke bayar zakat perniagaan terus selama setahun? Bagaimana membayar zakat perniagaan bagi pendapatan? Dan boleh ke bayar zakat perniagaan terus selama setahun? Seperti mana soalan yang tertera di skrin daripada Nur Azira. Di minggu ni soalan ada dekat skrin. Bagaimana nak kira pembayaran bagi zakat perniagaan bagi pendapatan yang tidak tetap? Dan boleh ke bayar zakat perniagaan terus selama setahun? Zahirnya daripada soalan yang ditanya ini, yang bertanya itu maksudnya jenis orang meniaga lah zahirnya. Zahirnya dia adalah jenis orang yang meniaga. Dia kunci untuk mengetahui jawapan ini adalah dengan kita mengetahui bagaimana cara untuk kita kira. Masalah pendapatan kita tetap ataupun pendapatan kita tidak tetap, itu bukan isunya. Isunya orang yang jenis pendapatan tidak tetap tu biasanya merujuk pada orang meniaga lah. Dia bukan makan gaji. Maka adakah dia perlu bayar zakat ataupun tidak? Maka dia perlu mempelajari kunci kira-kira bagaimanakah mengira zakat perniagaan. Kita pernah bincangkan dahulu pada siri yang sebelum ini bagaimanakah caranya mengira zakat perniagaan. Maka setelah mengetahui perkara itu, maka barulah dia dapat jelas dan benda itu tidak ada lagi kekelabuan dan kekeliruan cara untuk mengiranya. Kalau saya boleh ulang sedikit, iaitu di hujung tahun
kita akan mengira stok yang masih ada dan berapakah nilainya, kemudian kita kira pula jumlah jualan ataupun wang tunai yang terhasil daripada jualan berapakah nilainya, ni kira hujung tahun ni. Kemudian kalau ada orang yang berhutang kepada kita dan hutang itu jenis boleh bayar dan bukan daripada peminjam tegar, dicampurkan sekali, maka daripada penjumlahan tersebut adakah mencapai nisab. Maka kalau ia mencapai nisab, maka barulah kita dikira sebagai orang yang wajib membayar zakat. Baik, seterusnya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz, berkenaan dengan harta. Kata ayah telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan semua hartanya diserahkan kepada ibu dan tidak dibuatkan faraid. Adakah itu dibolehkan padahal ada anak-anak yang hidup dalam keadaan susah, Ustaz? Sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warith, tidak boleh wasiat kepada waris. Apa maksudnya? Dia wasiat ni, dia tidak ada pada waris. Apa maksud dia wasiat tidak ada pada waris? Waris ini ada wasiat ke, tidak ada wasiat ke, waris mempunyai hak pada harta pusaka dengan kiraan secara faraid. Maka justru itu, kalaulah si pemilik harta memberi wasiat, menyerahkan seluruh harta dia kepada salah seorang daripada pewaris, maka wasiatnya itu tidak sah kecuali dengan izin dan persetujuan daripada waris-waris yang lain. Dia beza, dia bagi masa hidup dengan dia wasiat. Kalau dia bagi masa hidup, dalam keadaan dia sihat, maka hebah dia itu sah. Tapi kalau dia wasiat dengan makna benda itu diserahkan lepas mati, maka tidak ada wasiat bagi waris. Hanya diluluskan oleh waris yang lain. Apatah lagi kalau wasiat itu berbentuk seluruh harta pusaka, maka hukumnya tidak sah. Macam mana pula, Ustaz, kalau wasiat kepada waris tu dijadikan macam amanah, Ustaz? Wasiat kepada waris tu, tapi dia dijadikan macam amanah lah untuk waris tu. Macam mana nak uruskan wasiat tersebut? Sekali lagi soalan dia. Wasiat tu dah diberikan kepada seseorang, diberikan kepada seorang macam individu dalam keluarga tu, kemudian dijadikan sebagai amanah lah. Maknanya orang yang dapat wasiat tu sebagai pemegang amanah. Macam mana pula kalau keadaan macam tu? Maknanya tak ikut faraid. Asas pembahagian harta pusaka adalah faraid. Itu asas dia. Dan untuk melakukan sebaliknya ataupun yang lain daripada faraid, maka perlu mendapat keizinan daripada pihak yang mendapat lebih. Jadi pihak yang mendapat lebih, contohnya kita tak bagi sama rata, maka perlu mendapat izin yang nyata dan jelas dan redha yang pasti daripada orang yang dapat lebih. Jadi sekarang ni ada kecenderungan untuk tidak mahu memberikan harta pusaka mengikut faraid. Ada kecenderungan yang kita dapati dalam masyarakat seperti itu. Kita kena faham, agihan itu telah ditetapkan oleh Allah. Allah lebih mengetahui apakah yang sepatutnya kepada hamba-Nya. Maka janganlah, kalau kita nak bahagikan bukan dengan cara faraid, jangan ada langsung sekelumit dalam hati perasaan bahawasanya agihan itu tidak adil. Na'udzubillahi min zalik. Kerana itu adalah agihan yang disebut sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dia bukan disebut dalam hadis, tapi disebut dalam Al-Quran. Maka orang yang kadang-kadang ada juga pihak yang telah mengempin perkara ini, maka perlu berhati-hati dalam kempen, bezakan antara agihan secara faraid ataupun bukan dengan secara faraid, tetapi perkara itu secara pasti mesti mendapat redha yang jelas dan pasti dari pihak yang dapat lebih. Masya Allah. Terima kasih banyak, Ustaz, untuk peringatan. Dan seterusnya, satu soalan terakhir, Ustaz, untuk sesi kita pada kali ini daripada Amali Diyaudin. Bolehkah pewakaf batalkan niat wakafnya lalu tukar niat hibah, Ustaz? Wakaf adalah sesuatu amalan yang bersifat lafaz.
Maksudnya kita lafazkan. Kita lafazkan. Ni Ustaz Amali ni. Yang bertanya ni Ustaz Amali. InsyaAllah. Wakaf ini adalah sesuatu amalan yang bersifat lafaz. Bukan bersifat niat. Dan kalaulah lafaz itu telah diucapkan, maka wakaf dalam mazhab Syafi'i telah berpindah milik kepada milik Allah Ta'ala. Dan dia adalah sesuatu yang tidak boleh ditarik balik. Dia tidak boleh ditarik balik. Ini pun kadang-kadang berlaku kecelaruan. Orang dia mula-mula dia bersemangat nak wakaf. Kemudian dia tukar pula menjadikan hibah. Tak boleh. Kalau telah sah wakafnya, maka tidak boleh bertukar menjadi hibah. Walau apapun keadaannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ilmu baru untuk saya juga sebenarnya hari ini. Jadinya kita sampai ke hujung-hujung dan pertemuan kita pada kali ini. Di hujung ni mungkin Ustaz boleh berikan sedikit kata-kata akhir dan juga ingatan dan pesan-pesan Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Saya tutupi dengan mengambil semangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menakalkan pujian seorang penyair terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapannya, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah, kamu telah dicipta dalam keadaan kamu bersih daripada sebarang kecacatan dan keaiban, tidak pada pekertimu dan tidak pada rupa parasmu. Begitu sempurna ciptaan yang Allah lakukan kepada dirimu, seolah-olah kamu dicipta seperti mana yang kamu memintanya. Begitu sekali sanjungan daripada penyair ini menggambarkan begitu sempurnanya ciptaan insan yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seolah-olah